Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir atammim bil khairi summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dikurniakan dengan nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-duanya merupakan sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang dipilih di kalangan hamba-hambanya. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang tertentu untuk diberikan hidayah. Lalu kita mendapat nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah yang dikurniakan kepada kita. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kehendak ataupun rasa dan kuasa, kekuatan tubuh badan untuk kita sama-sama hadir ke masjid solat Jumaat, yang mana kehendak untuk melakukan amal soleh, kudrat ataupun kuasa kekuatan yang ada juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, diberi kepada orang-orang tertentu. Satu kampung mungkin pada Pak Ahmad ni orang lelaki ramai, orang Muslim ramai, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih di kalangan-kalangan tertentu untuk dibawa dan dihadirkan ke masjid. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai lapisan-lapisan rahmat dan nikmat yang dikurniakan kepada kita. Walaupun kadang-kadang ataupun dalam banyak waktu kita terlupa nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita. Kita manusia lagu itulah. Dalam banyak keadaan kita lupa lapisan-lapisan nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Tumbukan-tumbukan nikmat ataupun nikmat-nikmat apa beri kita tu, kebanyakan kita tak perasan semua tu. Nak perasan bila? Perasan bila Allah cabut ketika tu baru kita perasan nikmat iman, Islam, nikmat kuasa, kehendak, rasa nak melakukan amal ibadat, nikmat nak mari sembahyang Jumaat. Ketika ni barangkali kita tak rasa dan kita tak perasan. Jadi atas segala nikmat-nikmat tersebut, sayugia ataupun sewajarnya kita melimpahkan ataupun merafakkan kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan sambung hadis hari itu kita baca. Kalau kita masih ingat, hari itu ambil mari kira-kira sebulan yang lalu ataupun sebulan lepas, kita baca tentang hadis tentang al-qaulul hasan, kata-kata yang baik. Kita ulang balik hadis. Kita dengar semula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis rawahul Bukhari.
Abu Hurairah menyebut bahawa Nabi SAW pada satu kali pernah bersabda, sesiapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengungkapkan kata-kata yang baik jika dia mahu berbicara. Sekiranya tidak ada kata-kata yang baik ataupun kalimah yang baik yang dia nak ungkapkan, falyasmut, hendaklah dia berdiam diri. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan ataupun beradab sopan dengan jiran-jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaklah ia memuliakan jiran-jirannya, tetamu-tetamunya. Nabi SAW menjadi tradisi ataupun sunnah baginda SAW, apabila bersama dengan para sahabat, dia sentiasa memberi nasihat. Sunnah Nabi, setiap kali berjumpa dengan sahabat, setiap kali lepas solat, setiap kali duduk di masjid, jumpalah mana sekalipun, Nabi SAW akan sentiasa memberi nasihat kepada para sahabat. Lagu ni, jumpa dengan sahabat, beri nasihat. Bahkan dalam semua tindakan baginda, gerak laku baginda, suka baginda, marah baginda, nasihat baginda, semuanya bertujuan untuk mengajar, membimbing umat dia. Nabi ni, sifat dia, tabiat dia, dia mempunyai kecintaan yang sangat mendalam terhadap umat dia. Bahkan dia merindui umat-umat dia, hak dia tak dia jumpa. Supaya kita, Nabi SAW sentiasa merindui umat-umat dia, hak dia tak biasa jumpa. Jadi atas dasar kerinduan, atas dasar kecintaan kepada umat dia, maka Rasulullah sentiasa memberi nasihat, beroyak kepada para sahabat dia, dengan harapan supaya sahabat-sahabat dia memindahkan ucapan-ucapan dia, nasihat-nasihat dia sehinggalah akhir zaman, untuk didengari dan diambil nasihat daripada umat dia, supaya umat dia mengambil pengajaran. Antara yang Nabi SAW sentiasa pesan ialah tentang adab-adab dan sopan. Adab, kesopanan, akhlak, ihsan dengan jiran, dengan sesama kita. Yang menjadi asas, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, ada banyak nasihat-nasihat yang sekali kalau kita tengok ataupun sekali kalau kita nilai, kita tengok, kita rasa benda ni lekeh dah. Kadang-kadang. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, dia pesan kepada sahabat-sahabat dia, kalau kamu nak masak, fa'akthiru ma'aha, maka hendaklah perbanyakkan kuah masakan tersebut. Banyak kuah. Kita kata Allah, Nabi hak tu nak pesan. Tapi Nabi pesan dengan tujuan bila banyak kuah tu boleh bagi kepada jiran-jiran sekeliling. Banyak kuah. Sebab Arab ni dia makan roti. Dia makan roti ni dia cucuk kuah. Jadi Nabi pesan suruh banyak. Supaya apa? Supaya dapat bagi antara jiran-jiran. Supaya jiran-jiran kita ni tak bau saja. Bau sedap masak kari kambing, tapi tak sapa di rumah. Jadi jiran ni berkali terasa hati makan seorang. Jadi Nabi SAW ajar biar ada sama rasa di antara jiran-jiran, antara mujtama' ataupun masyarakat setempat. Nabi ajar jangan masak seorang makan seorang. Ajaran Nabi, sunnah Nabi. Khilaf dengan hak kita buat lah ni. Kita lah ni makan sikit masuk Facebook selalu. Beli makanan, pergi kedai makan, awak siapa makan nanti dulu. Tak beritahu lelaki makan, tak bagi bini makan, nanti dulu. Terjual ke apa? Pukul gambar. Semua sudut. Biar nampak belakang. Ikan tiga rasa, ikan tu. Lepas tu masuk Facebook. Malam ni makan Skoda je. Kita Skoda je. Pas orang nak tengok, kira semua ada piti. Kira semua boleh makan. Menyebabkan mungkin timbul cemburu, rasa dengki, rasa nak marah, rasa tak patut. Kalau kita buat,
khilaf dengan sunnah ataupun adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sepatutnya lagu tu. Makruh hukum dia. Nabi marah. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak adab-adab dan akhlak yang Nabi nak ajar kita. Salah satu ada dalam hadis ni. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna, hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan kalimah yang comel, yang baik, ataupun dia berdiam diri daripada menuturkan apa-apa kalimah. Iman yang sempurna. Seperti mana yang kita biasa duk belajar, iman ni dia ada 3 rukun ataupun dia ada 3 tonggak. Kena ada 3 perkara ni baru sempurna iman. Baru diiktiraf beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? At-tasdiq bil qalb. Benda kita semua tahu belakang dah. Kecil-kecil kita belajar fardu ain. Iman dia kena ada at-tasdiq bil qalb. Wa iqrar bil lisan. Wa al-amal bil jawarih. Yang pertama kena ada kita mengiktiraf ataupun membenarkan dengan hati akidah kita, iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikrar bil lisan. Kita memperakui dengan lidah kita. Iman, kita kecek sikit pasal iman. Sebab Nabi kata, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dengan keimanan yang sempurna. Maknanya ada iman yang tak sempurna. Ada orang yang beriman tapi iman dia tak lengkap, tak sempurna. Yang kedua, iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah. Yang ketiga, amal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh badan dia, dengan syariat Islam, dengan akhlak Islam. Kena ada 3 perkara ni. Kalau tak cukup satu, dia tak jadi. Kalau dia ada ikrar, tasdik dari hati, tapi dia tak mengaku di lidah, dia membenarkan dalam hati, beriman kepada Allah, tapi tak ada ikrar di lidah, maka di sudut zahirnya dia tidak dinilai Islam. Sebab dia tak mengucap, dia beriman, tapi lidah dia tidak menuturkan keimanan kepada Allah. Dia dikira beriman kepada Allah dari sudut akhiratnya. Dunia tak. Ada orang mulut dia menuturkan keimanan kepada Allah, tapi hati dia tidak membenarkan Allah. Ni munafik. Seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni mulut dia tu beriman kepada Allah. Dia semaya duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal dengan amal-amal Islam, semaya, puasa, tapi hati dia kufur kepada Allah. Orang ini munafik. Ada orang dia beramal dengan jawarih, tubuh badan dia. Mulut tak mengaku beriman, hati tak beriman kepada Allah. Ni orang yang kafir yang baik. Jadi semua tu tak lengkap belakang. Dia kena ada 3. Baru keimanan dia sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ni masuk dalam perkara al-amal bil jawarih. Beramal perkara-perkara yang baik dengan tubuh badan kita. Banyak hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina masyarakat yang teguh dan sejahtera. Kita kena ingat, kena tahu dan kena perasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berhijrah ke Madinah, pertama-tama yang dibuat ialah membentuk masyarakat yang teguh dan sejahtera. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempersaudarakan antara puak-puak yang berbalah di Madinah. Jadi ini hadis ni antara hadis yang merupakan asas-asas untuk membentuk masyarakat yang sempurna dan bahagia. Banyak hadis-hadis lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik ataupun dia berdiam diri.
Kenapa Nabi SAW menyebut tentang kata-kata yang baik ini di awal-awal sekali? Nabi boleh letak tempat ketiga, tempat kedua, tapi tiba-tiba Nabi SAW letak tempat pertama. Kerana lidah manusia ni dia mudah tergelincir. Bahkan berlaku dalam satu peristiwa yang dikira peristiwa-peristiwa besar juga dalam sirah Nabi SAW tentang tergelincirnya lidah para sahabat di kalangan Ansar. Para sahabat di kalangan Ansar pernah tergelincir lidah mereka, yang menyebabkan Nabi SAW kecil hati, terasa hati. Ada sekali. Walaupun kaum Ansar terkenal sebagai orang yang sangat meyakini Nabi SAW, bahkan kalau kita tengok dalam peristiwa Bai'ah Al-Aqabah, perjanjian Aqabah, perjanjian yang berlaku di antara penduduk Madinah dengan Nabi SAW di Aqabah. Aqabah ni satu tempat Mekah. Siapa-siapa biasa pergi Mekah, kita tahulah tempat melontar tu ada satu tempat tu disebut Jumrah Al-Aqabah. Situ pernah berlaku perjanjian sumpah setia ataupun taat setia antara Nabi SAW dengan penduduk-penduduk yang mari daripada Madinah. Peristiwa berlaku pada tahun ke-12 kenabian Nabi. 12 kenabian, setahun sebelum Nabi hijrah. Berlaku perjanjian Aqabah. Nabi jumpa dengan penduduk Madinah waktu malam. Waktu malam, tengah malam, Nabi pergi dengan Al-Abbas, pak saudara dia, sumpah setia, janji. Selepas janji, selepas sumpah tu, bangun seorang sahabat daripada Madinah hak mari jumpa Nabi tu. Sahabat yang paling muda, dia bangun berdiri. Antara lebih kurang yang disebut kepada sahabat-sahabat dia hak lain daripada Madinah juga, hak lebih berumur daripada dia. Dia kata, wahai saudara-saudaraku, kita tahu bila kita berbai'ah dengan lelaki ini, dia tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita membawanya kembali bersama kita ke kota Madinah, kita yakin dan kita tahu bahawa pedang seluruh bangsa Arab akan dihalalkan kepada kita. Dia tahu dah bila berkelit Nabi SAW ke Madinah, seluruh bangsa Arab akan memerangi penduduk Madinah, dan leher-leher kita akan mengalir darah-darah kerana mempertahankan lelaki ni, Nabi Muhammad SAW. Maknanya dia yakin bila dia nak bawa Nabi Muhammad SAW kelik ke Madinah, dia akan diperangi, akan dibunuh oleh seluruh bangsa Arab. Tingginya keimanan dia. Baru kenal yang Nabi nya setahun dua tahun. Tahun kedua kenal Nabi SAW. Yakinlah betul. Bawa Nabi hidup ke Madinah. Beberapa tahun selepas pada itu berlaku peristiwa Fathu Makkah. Nak boleh ke siapa cerita Nabi surah hati kepada orang Ansar. Surah hati pun sebentar ya. Berlaku peristiwa Fathu Makkah, yang mana penduduk-penduduk kota Mekah memeluk agama Islam setelah Nabi pergi. Selepas perjanjian Hudaybiyah, berlaku-berlaku, lepas tu pergi Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Islam menakluk kembali kota Mekah. Nabi menakluk kembali tempat asal dia, kampung dia, dibuka. Penduduk-penduduk Mekah sebahagian besarnya memeluk agama Islam, yang mana sebelum pada tu hak memerangi Nabi, Abu Sufyan, Hindun isteri dia, dan beberapa pembesar-pembesar yang lain memeluk agama Islam. Nabi kembali ke kota Madinah, kita duduk Mekah. Selepas pada itu berlaku peperangan Hunain. Berlaku perang Hunain. Perang Hunain, penduduk-penduduk kota Mekah hak baru masuk Islam, baru lebih kurang 2 bulan 3 bulan lagu tu, baru yang masuk Islam, ikut berperang bersama Nabi SAW. Pergi perang Hunain. Lalu peperangan tu dimenangi oleh orang Islam, menang Nabi dengan para sahabat dia.
dan mendapat harta rampasan yang sangat banyak. Banyak harta rampasan. Bukan 100 ekor, 200 ekor lembu ke badak, ribu. Dapat harta rampasan yang sangat banyak. Lalu setelah perang, Nabi SAW dia bagi harta rampasan. Dia bagi banyak ke puak-puak Mekah hak baru masuk Islam tu. Waris-waris dia. Waris-waris Nabi hak baru masuk Islam. Abu Sufyan, Muawiyah apa semua sekali tu, Hindu, dia bagi banyak. Banyak. Menurut kisahnya, dia beri ke Abu Sufyan 100 ekor unta. Lalu Abu Sufyan tanya, anak aku. Muawiyah. Beri, ambil 100. Lepas tu sebut, Yazid tak elak. Ambil 100, sebut. Ambil. Kaum Ansar tak sedar perang sama perang. Hak demo ni baru masuk Islam. Sebahagian, di antara sebahagian hak lain duk buang. Katanya Rasulullah dah jumpa kaum kerabat dia dah. Nabi tu jumpa waris tu. Kalau kita kecek kat Kelantan, Nabi jumpa waris, beri ke waris dia. Lupa dah kita. Kata setengah yang lain. Kata setengah tu, semoga Allah meridai Nabi. Nabi bagi ta'adil. Dia nampak lagu tu. Buah sama pak dia. Setengah kata Rasulullah bagi lebih kepada puak-puak Quraisy, kaum dia. Sedangkan pedai kita ni tak kering lagi darah. Perang dengan puak dia 2 bulan lepas. Duk kecek belakang Nabi, tak puas hati. Pembahagian. Dia terlepas kecek, terlepas mulut. Dia terlupa baik kali. Setiap yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni tidak pesen dia bijak. Tidak pesen dia bijak. Apa hak Nabi buat? Apa hak Nabi kecek? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad tu kecek ikut hawa nafsu, ikut dadak. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa hak dia cakap, apa hak dia buat adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ansar terlupa benda tu. Dia terlupa. Tidak kata dia marah ke Nabi. Cuma manusia, perasaan dia, dengan demo ni aku pergi 2 bulan lepas. Masuk Islam Nabi beri banyak. Nyada gitu. Setengah-setengahnya. Terlepas. Sedangkan tak ada siapa petika kecintaan Ansar kepada Nabi SAW. Sebahagian besar daripada Ansar adalah hak mengikuti perang Badar bersama Nabi SAW. Siapa Ahli Badar ni? Siapa dia Ahli Badar? Ahli Badar ni orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Badar yang mengikuti perang Badar. Hak turut ke perang Badar 313 orang ni, Allah tak buat kira dengan pak dia. Apa maksud tak buat kira? Allah mengampuni dosa mereka yang telah lepas, dan dosa mereka hak dia mau tak buat lagi tu Tuhan pun dah. Orang Badar ni, hak ikuti perang Badar, dijamin syurga. Hak Allah jamin syurga ni tidak 10 orang tu ya. Hak masyhur. Semua sahabat-sahabat hak ikuti perang Badar dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengampuni segala dosa mereka yang telah lepas, hak tak buat lagi tu Tuhan pun dah. Belah-belah lagu tu ada hak terlepas kecek. Lalu seorang sahabat Nabi SAW, tak silap nama dia Sa'ad bin Ubadah, daripada kalangan Ansar. Dia menjadi wakil. Dia wakil sendiri pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Ansar melihatmu begini dan begini. Dia cerita. Ansar kata, kamu wahai Rasulullah jumpa waris dah, lupa habis kami. Nabi Muhammad ni jumpa waris, beri belaka harta ke waris-waris dia. Sedangkan kami berjuang bersama baginda lama dah. Saat cerita, cerita kepada Nabi SAW. Nabi dengar. Lepas tu Nabi tanya, dah, Saat, nampak lagu mana?
Lalu Sa'ad kata, aku daripada kalangan Ansar, aku berpihak kepada kaumku. Aku setujulah dengan yang Ansar kata. Lalu kata Nabi, wahai Sa'ad, kamu kumpulkan seluruh kaum Ansar satu tempat. Nabi nak jumpa dengan si Ansar saja. Muhajirin, hak mari daripada Mekah tu, hak hijrah dengan Nabi tu, Quraisy tak payah. Aku nak jumpa dengan Ansar, ya, kata Nabi SAW. Lalu jumpa Nabi dengan puak-puak Ansar di satu tempat. Dari kawasan tempat-tempat pergi itulah sekitar tu, jumpa dengan puak-puak Ansar seluruhnya. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ansar, sesungguhnya telah sampai kepada aku percakapan kamu, percakapan Ansar dengan beberapa perkara yang telah aku dengar. Betulkah begitu? Senyap buat dia. Wahai Ansar, tidakkah dulunya kamu berada dalam kesesatan, maka Allah memberi hidayah kepada kamu semua melalui perantaraan aku? Kata Nabi, tidakkah kamu sesat belaka semua berhala, lalu Allah dengan perantaraan aku memberi hidayah kepada kamu? Tidaklah betul? Jawab wahai Ansar. Nabi kata, jawab. Lalu Ansar kata, betul lagu tu ya Rasulullah. Tapi Nabi terus desak, jawab wahai Ansar, wayak nak wayak. Nabi sedih. Wahai Ansar, kata Nabi, tidakkah kamu dulu berpecah belah, berbunuh-bunuhan sesama sendiri? Ansar, Aus dan Khazraj pergi beratus tahun. Tidakkah Allah mendamaikan kamu dengan perantaraan aku? Betul, kata Papa Ansar. Jawab Nabi, jawab Ansar, jawab. Lalu Papa Ansar ni jadi tertanya-tanya, nak jawab lagu mana? Betul dah Nabi rakyat. Jawab wahai Ansar. Lalu Papa Ansar ni jadi serba salah. Salah apa? Jawab apa Nabi ni? Lalu kata Nabi SAW, wahai Ansar, jawab gini, nescaya aku akan membenarkan kamu. Jawab wahai Ansar, mu kena ayat lagu ni. Hei Muhammad, tidakkah kamu dulu dibuang oleh kaum kamu, ditolak oleh kaum kamu, didustakan oleh kaum kamu, lalu kami para Ansar membenarkan kamu? Jawablah lagu tu. Nabi kecil hati. Jawablah lagu tu Ansar. Jawab, kata, tidakkah kamu wahai Muhammad, dulu kamu didustakan oleh kaum kamu Quraisy, lalu kami menerima kamu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, tidakkah kamu dulu miskin, mari tempat kami, lalu kami beri kemudahan kepada kamu? Ansar, mu jawab lagu tu, kata Nabi, dan aku akan mengaku betul. Lalu puak-puak Ansar jadi sedih, sebuah salah bila Nabi kata lagu tu. Puak-puak dia kata, tidak ya Rasulullah, tidak lagu tu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ansar, puak-puak Quraisy tu baru masuk Islam, baru kena Islam. Apa salahnya aku menguatkan keislaman mereka dengan harta benda yang aku bagi? Aku memperkuatkan keyakinan mereka dengan harta benda yang aku beri, yang lembu dengan kambing. Sedangkan kamu wahai Ansar, kata Nabi, aku telah yakin dengan keimanan dan keislaman kamu. Nabi jawab lagu tu. Maknanya orang itu baru masuk Islam, aku beri zakat, aku beri ghanimah, harta rampasan perang, supaya mereka itu lekat dengan Islam. Sebab orang Quraisy yang baru masuk Islam itu kebanyakannya minat kepada harta, minat kepada kambing, lembu, unta. Lalu Nabi beri harta rampasan perang yang banyak supaya mereka itu terikat dengan Nabi SAW, kata Nabi. Sedangkan kamu wahai Ansar, aku telah yakin dengan keimanan kamu dengan sebenar-benar keyakinan. Wahai Ansar, takkanlah dunia mengelabui mata kamu wahai Ansar. Senyap buat dia teriak. Lalu Nabi sambung, wahai Ansar, tidakkah kamu merasa redha kaum keluarga aku, orang Quraisy, kembali ke tempat mereka dengan lembu-lembu dan kambing-kambing? Sedangkan kamu wahai penduduk Madinah, wahai Ansar,
kembali ke Madinah bersama aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mana nak lembu kau Nabi? Bukan lagu tu. Lalu mengikut riwayat seperti yang diceritakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata ketika tu melutut ataupun mengalir air mata puak-puak Ansar sehingga sampai ke janggut, membasahi janggut-janggut mereka. Sedih. Baru dia perasan Nabi ni beri harta sahaja kepada kaum keluarga dia. Nabi tak kelik pun kapung dia Mekah. Tak. Nabi biar waris-waris dia kelik kapung, sedangkan Nabi ikut puak-puak Ansar kelik ke Madinah. Lalu penduduk Madinah kata, Ansar kata, kami nak kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sambung, Nabi kata, wallahi laulan hijrah lakuntu minal ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau tidaklah kerana hijrah, nescaya aku ni dah termasuk dalam kalangan golongan Ansar. Kalau tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau seluruh manusia melalui satu lorong dan Ansar melalui satu lorong yang lain, nescaya aku akan melalui lorong yang dilalui oleh orang-orang Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seluruh dunia ikut jalan ni, Ansar ikut jalan ni, kata Nabi, aku akan ikut jalan orang Ansar lalu. Lalu Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, rahmatilah orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah anak cucu Ansar. Ya Allah, rahmatilah generasi-generasi Ansar. Nabi berdoa supaya Allah merahmati kalangan golongan Ansar sehingga hari kiamat. Dan doa Nabi dimakbulkan oleh Allah. Yang mana Madinah sehingga hari ini diamalkan ataupun dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jaga Madinah tu kalangan orang Ansar. Setara kaum Ansar pernah terlepas cakap yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil hati, merasa hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar ungkapan lagu tu, terpacu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi akthara min hadza fa sabara. Kata Nabi, sebab Ansar rakyat lagu tu kepada Nabi, benda tu mari serapah ke dalam hati, sebab Nabi betul-betul cinta dan sayang kepada Ansar. Lalu Nabi limpah Allah, kata Nabi, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi akthara min hadza fa sabara. Nabi Musa ni, kata Nabi, kena paruk pada aku lagi. Fa sabara, tapi Nabi Musa ni sabar. Nabi Musa ni kita tahu kan, kalangan Rasul Ulul Azmi. Kita biasa dengar cerita Nabi Musa ni backing. Tak, Nabi Musa ni antara Nabi yang paling sabar sekali. Sebab tu ada ungkapan sebut, yakadul Quran an yakuna Musa. Yakadul Quran an yakuna Musa. Lebih kurang lagu tu. Hampir-hampir Quran ni cerita Nabi Musa berlaku. Ungkapan yakadul Quran an yakuna Musa. Hampir-hampir Quran ni cerita Nabi Musa berlaku. Kita baca juzuk 1, jumpa cerita Nabi Musa. Baca juzuk 3, juzuk, semua banyak cerita pasal Nabi Musa. Sebab kaum Musa, Bani Israel, antara kaum paling wana. Kita nak kecek, nak kata kaum paling celaka, tak boleh. Sebab dalam Bani Israel ni ramai Nabi. Sebahagian besar Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daripada kalangan bangsa Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel. Daud, anak cucu Nabi Yaqub, daripada Ishaq bin Yaqub. Yaqub dia ada anak dah 12, Yusuf apa semua tu. Tu kabilah Bani Israel, daripada keturunan Ishaq alaihissalam. Cerita pasal Nabi Musa tu memenuhi Al-Quran, sehingga disebut hampir-hampir Quran ni menjadi cerita Nabi Isa belaka. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni bangsa yang paling banyak masalah. Bangsa yang paling banyak masalah. Bangsa yang membunuh para nabi.
Berapa ramai Nabi yang Bani Israel bunuh. Kalau kita tengok sejarah Bani Israel bunuh Nabi, kita tak pelik apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel pada hari ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua Nabi-Nabi itu dibunuh oleh bangsa Yahudi ataupun Bani Israel. Allah Akbar. Keimanan yang sempurna tadi, iaitu al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh badan. Ada satu hadis Nabi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ni hadis mauquf. Kita ada jenazah mana ni kan? Satu hadis mauquf ala sahabah. Dalam Al-Bukhari disebut salasatun man kunna fihi faqad istakmala al-iman al-insaf min nafsihi wal infaq min al-iqtar wa bazlu salam lil alam. Hadis riwayat Al-Bukhari menyebut ada 3 perkara yang mana bila 3 perkara ni terdapat di dalam diri kita, dikira ataupun dinilai telah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-insaf min nafsi. Seorang yang insaf di dalam diri dia. Insaf. Dia ada perasaan insaf. Kita sambung sikit lagi dah. Apa yang dimaksudkan dengan insaf? Yang dimaksudkan dengan insaf antara tanda-tanda kesempurnaan iman dah. Kalau kita ada 3 perkara ni dalam diri kita, dalam jiwa kita, ketahuilah tanda-tanda kesempurnaan iman. Alamat sempurna iman tu ada dah. Yang pertama, al-insaf min nafsi. Insaf dengan diri sendiri. Yang mana disebut ataupun disyarah. Maksud insaf ialah melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dilarang oleh Allah kita tinggal. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha melakukannya bersungguh-sungguh. Itu tanda-tanda seseorang itu sempurna iman. Kalau kita ni melaksanakan ketaatan kepada Allah, taat yang kita pilih. Hak kita rasa selesa, kita rasa senang, kita ikut. Kita rasa susah, kita tinggal. Ataupun seseorang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar ikutan. Dia ikut sengerti. Tak memilih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Ada sebahagian besar pada kita pilih hak suka, hak mudah. Mudah ke apa? Kita mudah sedekah, hak tu yang kita buat, kita pilih. Hak agak suka qiyamul lail, puasa kita tinggal sebab payah. Ni cuma dah. Tapi tanda-tanda kemuncak kesempurnaan iman tu tak ada. Sebab orang yang tanda-tanda iman dia sempurna, dia melaksanakan pertama segala seluruhan dan larangan Allah. Yang kedua, dia berusaha mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi yang sampai kepada dia. Itu baru tanda kesempurnaan iman. Adakah dari diri kita berusaha melaksanakan segala sunnah hak Nabi bawa, hak Nabi tunjuk? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau kita pilih-pilih hak ni qiyamul lail, kita malah tinggal. Sepambo dah. Tak kata orang lain, tak sepambo. Kalau sedar, tak apa. Kalau tak sedar kan? Maknanya tak ada tanda-tanda kesempurnaan iman. Dan juga menjaga hak sesama Muslim. Setelah habis hubungan dia dengan Allah, tadi selesai, dia ada hubungan dia sesama Muslim. Menjaga hak Muslim. Dia tengok diri dia sendiri, dia jaga tak hak Muslim? Dia jaga tak? Banyak hak Muslim. Antaranya hak ni kita baca 3 perkara. Ada lain hak kita sebut hari tu, kullu muslim alal muslim haram damuh wa maluh wa irduh. Antara sesama Muslim, sesama kita, haram 3 perkara. Jangan situ, kita sebut dah hari tu. Sini dah kita sebut. Pertama, damuh, darah dia. Jangan cederakan dia, jangan bunuh dia, jangan katak, jangan timbuk. Wa maluh, harta benda dia jangan kosep.
Wa irduh, maruah dia jangan korang maruah dia. Jangan mengupak, jangan cela, jangan suuzon, pandai dan banyak. Yang mana insya-Allah yang pandai dan banyak tu kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Sebab jenazah pun dah sampai ya. Cuma hadis tadi salah satu man kunna fihi faqad istakmala al-iman insafu min nafsihi wal infaq min al-iqtar wa bazl salam lil alam. Maksud dia yang pertama, siapa-siapa yang ada tiga perkara ni dalam diri dia, bermakna itu adalah tanda-tanda kesempurnaan iman. Yang pertama, hak tadi kita baca, insaf. Yang kedua, orang yang bersedekah ketika susah, bersedekah ketika miskin, bersedekah ketika kaya. Kita tahu dah, kita dengar dah, ni dia bersedekah ketika miskin, ketika dia susah dia bersedekah, tak kira. Yang ketiga, dia berusaha menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan ke seluruh alam. Yang tu insya-Allah kita akan baca pada, jika ada rezeki kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Setakat ini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر